Bismillah, hai, Assalamualaikum, what's poppin', welcome to Seram Shaky. Apa khabar semua, sihat ke? Kalau sihat, Alhamdulillah. Kalau tak sihat, banyak minum air, banyak berselawat. Dah lama tak dengar aku cakap benda-benda macam ni. So aku pun dah lama tak buat video, come back balik buat video sebab aku ada sedikit lah pengalaman seram. Sedikit tak banyak. And aku ada juga cerita daripada member-member aku yang terdekat. So aku nak share kat korang-korang semua. Kalau on, jangan lupa tekan button like, share and subscribe supaya aku boleh post video setiap minggu. Okay? InsyaAllah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita mula ke cerita yang pertama. Cerita pertama ni aku tak nak cerita pasal diri aku dulu. Aku nak cerita pasal kawan aku. Sebab kalau cerita aku masa first ni orang kata tak best lah. So cerita aku letak kat hujung sekali. Kita cerita pasal member-member aku dulu. Okay, so aku bahasakan aku, nama aku Hakim. Korang kalau tengok nama mungkin tahulah, Hakim Shaky. Aku nak cerita pasal kawan aku, nama dia Amin. Amin ni, dia seorang pekerja shift tau. Pekerja shift maksudnya ada masa dia kerja siang, ada masa dia kerja malam. Ni yang best ni cerita dia. Okay, pada satu hari ni, dia ni ditetapkan untuk shift malam. Okay, so macam biasalah, kita mesti ada turn. Ada turn kita shift siang, ada turn kita shift malam. Malam tak silap aku masuk dalam pukul 7. So bila masuk pukul 7 ni geng, dia ni pun macam biasalah, kita umat Islam kan, takkan tak solat. So lepas maghrib tu dia pun solat. Solat macam biasa and tak ada apa-apa berlaku lah. Okay, tempat dia ni di bahagian blok yang belah atas. Dia ada 3 orang dia, kawan dia dengan ada kawan dia lagi seorang lah. Kawan dia yang seorang lagi ni memang kaki ngulur. Kita bagi nama Alip lah. Lepas tu yang kedua ni, orang kata memang duduk kat situ tapi main game. Sentiasa main game. Tu kerja dia. Okay, tu yang kedua. And yang ketiga, si Amin ni tadi. Okay, cerita dia macam ni. Diorang ni dah buat kerja. Biasanya diorang akan solat isyak dalam pukul 10, 11. And pada hari yang dia jadi ni, pada hari yang dia kena ni, masa tu dia lambat solat. Dia solat dalam pukul 1 lebih. Isyak kan 1 lebih dia solat. Okay, maghrib dia settle. Lepas tu nak solat isyak tu dalam pukul 1 lebih baru dia solat isyak. So masa dia tengah solat isyak tu geng, right, dia dengar ada satu, ni tengah solat ni, dia dengar ada satu bunyi macam golekan. Macam tu. Uish, orang kata memang narang cakle lah. Kalau kita dengar pun kita sakit mat. Kita berdarah-darah, terkejut, terkentut. Semua ada. Okay, dia dengar macam, tahu tak bola bowling bergolek? Kalau korang jenis main bowling selalu kan, korang tahu macam tu. Okay, dia dengar benda tu tapi dalam keadaan yang slow. So macam tu. So yang first day ni, dia cuma dengar bunyi macam benda berguling, tapi dia tak tahu apa. Dia cuma anggap macam kawan dia tengah setting apa ke apa kan, tak tahu tengah golingkan apa benda ke. Dia anggap macam tu je lah. Dia tak fikir panjang. Dia fikir macam, oh positif. Dia masih fikir positif. Okay, tapi masa waktu solat tu dia kata memang dia dah berpeluh gila. Bulu roma memang dah meremang. Tapi dia masih boleh stay fikir positif. Kalau aku dah tak boleh positif lah, aku memang terus caw lah. Terus balik solat kat rumah, sambung. Jenis kita ni jenis cuak-cuak sikit. Yang dia tu jenis berani mungkin. Jadi dia pun teruskan solat. Dia teruskan solat and tak ada apa-apa berlaku. Alhamdulillah untuk first day. So kita pergi ke second day pula. Second day untuk shift malam, benda yang sama. Dia solat dalam pukul 12 ke 1 pagi macam tu. Tengah-tengah dia solat, baiknya dia tengah solat, dia dengar bunyi yang sama. Kerang. Macam kerang gitu. Macam macam benda bergolek lah. So dekat anak mata dia, bukan anak mata apa, ekor mata tepi ni. Ekor mata dia ni dah nampak ada satu benda macam kepala sedang bergolek man. Dia pun apa lagi, bukan main cuak lagi. So bila dia dah cuak, dia nampak dekat anak mata, dia tak tengok betul. Okay, dia tarik nafas, bulu roma macam biasa meremang, peluh mencurah-curah. Dia kata dah boleh buat mandi dah, dia kata. Okay, and dia pula macam tiba-tiba nak tengok benda tu. So dia tengok benda tu, jas. Dia tengok benda tu tengok dia. Memang kepala mat sebiji tengok dia. Dia tak tahu itu orang kata benda tu saja nak mengacau ke apa, tak pasti. Dia pun tak pasti. Okay, dia pun tak pasti sama ada benda tu saja nak mengganggu dia ke apa, dia tak pasti. So dia tengok benda tu tengok dia. Esok terus demam. So dia share benda ni dekat department lain, kawan-kawan dia yang lain. Kawan-kawan dia yang lain pun share benda tu, cakap
benda tu memang selalu ada kat situ. Yang department yang belah bawah pula, dia kata memang selalu dengar ada benda-benda bergolek dekat atas, tapi tak tahu apa benda. And kawan dia ni, si Alip ni, dia bagi tahu kenapa dia mengular, sebab dekat atas tu dia pernah tersepak. Lagi pisang Mat. Dia kata dia tengah jalan-jalan, pak tersepak, dia ingat apa benda. Sekali kepala Mat dia sepak. Kepala. Mana tak cuak dia. Dia kata dia bukan mengular. Lepas tu dia tanya department lain, sebenarnya si Alip ni dia bukan mengular, dia lepak kat bawah. Sebab dia cuak duduk kat atas. Takkan nak resign kan. So dia lepak lah kat bawah. Tapi dia sebelum lepak tu sebenarnya dia dah siapkan dah kerja dia semua. So kat sini pentingnya husnuzon ya. Benda-benda tu bila kita tak tahu kan apa cerita dia. Pada aku kalau untuk lemah semangat, better jangan stay lah tempat macam tu. Baik kau rancau lah. Sebab takut apa-apa jadi. Makin teruk. So ambil inisiatif untuk kau belah. Sebab bilik tu kau dah buat solat, tapi tetap ada benda tu. So kalau tak kuat semangat, ciao. Okay, tu untuk cerita yang pertama, kepala bergolek tengah kerja. And jom kita pergi yang cerita yang kedua. Let's go. Alright, cerita yang kedua ni pula aku dapat daripada Fidaus. Dia ni kerja balik tengah malam. Yang tadi shift malam kan, yang ni tak. Dia kerja balik tengah malam. So dia kerja dalam balik pukul 1, pukul 2 macam tu. Waktu dia balik bekerja. Okay, so bila dia balik bekerja ni, dia balik dalam pukul 2 pagi. Laluan dia ni memang akan lalu dekat sekolah. Tapi bukan sekolah yang dekat tepi jalan besar tau. Sekolah yang ada lorong. Maksudnya sekolah yang dalam lorong kampung. Korang boleh bayangkan tak situasi tu? Okay, dalam lorong kampung ada lintasan belang, macam tu. Ini lalu sekolah yang macam tu dalam pukul 2 pagi macam tu. So bila dia tengah lalu tu, dia nampak ada seorang budak melintas. Kemain baik lagi dia melintas. Dia kata umur budak tu sekitar dalam 7 ke 10 tahun macam tu. Elok pakai baju kurung warna putih. Macam budak sekolah biasa, simple saja. Macam tu, macam standard kita nampak budak sekolah. Dia punya zebra crosser tu betul-betul dalam lorong, dia nak keluar ke jalan besar. Okay, sekolah dia bukan kat tepi jalan besar, tapi nak ke jalan besar. So dekat dalam lorong tu pun ada zebra crossing. Okay, untuk budak-budak nak lalu lintas, lalu-lalu dalam tu kan, mudah. So dia nampak budak melintas kat situ. Okay, dia pun stop sebab nak bagi budak tu jalan dululah. And tengah dia stop tu, tiba-tiba dia nampak lampu. Lampu macam disco light punya Mat. Kenapa macam disco light aku cakap? Sebab dia macam lepas tu dia tengok tepi, Pak Gad tu tengah suruh-suruh dia and suruh jalan cepat. Aku cerita ni pun dah meremang Mat. Pak Gad tu suruh dia jalan cepat. Dia pun apa lagi? Dia nampak habis budak tu jalan, dia terus melintas. Mat. Tak banyak cakap lah. And pada keesokan harinya, dia nak pergi kerja. Masa tu, esoknya tu dia kerja siang pula lah. Dia pun, orang kata baru, yang tu last dia macam kerja balik tengah malam. Esoknya tu dia dah tak kerja balik tengah malam lah. Dia balik dalam pukul 7 macam tu. Esoknya tu dia pergi sarapan dulu sebelum pergi kerja. Bila dia tengah sarapan, dia tanyalah. Dia sarapan betul-betul dekat depan sekolah tu. Ada satu kedai warung, dia tanya dengan Pak Gad tu. So Pak Gad tu pun kenal dia, nampak dia. Pak Gad tu nak balik sebab dia shift malam. So dia nak balik, dia makan dulu, dia ngeteh hello kat situ. Dia tanyalah, saya yang malam tadi tu. Dia cakap macam tu, saya yang malam tadi tu. Lepas tu Pak Gad tu cerita, dekat sini memang selalu nampak ada budak-budak kecil pada waktu malam. Aku tengah cerita ni, sekarang pukul berapa? Pukul 4 pagi. Okay, dia kata dia memang selalu nampak budak-budak kecil macam tu. Alright, so cerita dia macam ni. Sebelum adanya zebra crossing tu, kenapa diciptanya zebra crossing tu? Sebab adanya berlaku kecelakaan. Okay, ada seorang budak perempuan meninggal kerana dilanggar kat situ. Damn. Okay, macam tu lah. So dia buat juga zebra crossing dekat dalam kampung supaya memudahkan dan takkan ada kemalangan-kemalangan jalan raya yang berlaku. Sebab itulah selalu kita ditekankan kalau dekat jalan kampung ni jangan dibawa laju-laju kenderaan tu. Motor jangan bawa laju-laju, kereta jangan bawa laju-laju. Sebab kita tak tahu apa yang akan jadi, betul? Betul? Alright. Itu cerita yang kedua. So, yang ni cerita yang ketiga. Let's go. Cerita aku sebagai cerita penutup. Ni pengalaman aku sendiri. Okay.
Sekarang aku dah mula bekerja sebagai live host. And orang kata live host ni memerlukan, orang kata kadang kena balik tengah malam. So one day aku kena balik dalam pukul 2 pagi. Right? Aku masuk 9 sampai 6. Lepas tu masa tu aku OT daripada pukul 10 balik dulu. Lepas tu 10 masuk kerja balik sampai pukul 2 pagi. So pukul 2 pagi tu aku balik. Dalam perjalanan nak balik tu aku kena lalu satu jalan yang gelap. Memang tak ramai orang. Pukul 10 memang dah tak ramai orang dah. So aku jalan dekat jalan tu, Mat. Tengah aku jalan elok, tiba-tiba badan aku rasa panas. Okay, aku pun buat relax lah. Kita buat relax punya. Kita orang kata nak melegakan hati, buat relax lah. Tengah drive buat relax punya. Tiba-tiba bau datang. Dia main dengan bau, Mat. Taklah bau bangkai tau. Dia bau kepada hanyir-hanyir itu. Tahu tak, hanyir-hanyir ikan. Macam itu lah lebih kurang. Alright. And sampai satu tahap aku nampak ada satu benda berdiri tepi tiang lampu. Aku nampak satu benda berdiri tiang lampu. Aku pun tengok je daripada jauh kan. Benda tu pokok kot. Asal sekali sampai dekat tepi, Mat, Gula-gula berdiri di tepi tiang. Kita pun terus memecut laju. Okay, saya pun terus memecut laju. Aku pun terus memecut laju sampai ke rumah. So sampai ke rumah family lah, rumah mak aku. Sampai ke rumah, aku pun terus masuk. Aku bagi salam dulu. Aku memang bagi salam dulu. Sebelum masuk aku dah ludah dulu kat luar. Sebab orang kata, orang dulu kata, kalau kita ludah, benda tu lepak dekat tempat ludah kita tu. Aku pun tak pasti benda tu betul ke tak. Tapi aku buatlah benda tu. Aku ludah kat luar, bagi salam, bismillah, masuk. Masuk, aku terus mandi, terus tidur. Malam aku tidur tu, aku kena empak. And aku mimpi benda tu berdiri dekat sebelah aku masa aku tengah tidur tu. Mat, mana tak meremang, Mat. Baru nampak. Lepas tu mimpi macam tu. Ada tak aku fikir dia ikut balik? Memang aku fikir dia ikut balik dia. Tak silap aku masa tu dalam 2-3 hari aku mimpi benda yang sama. Iaitu gula-gula tu. Mimpi dalam 3 hari macam tu. Lepas tu dia hilang lah. Alhamdulillah lah hilang. Kalau tak hilang pisang tu. Semenjak daripada kejadian tu, untuk balik pukul 2 pagi ni aku cuba elakkan lah. Tapi kalau leader dah suruh ikut je lah kan. Alright, tak boleh nak elak. Kita ikut je lah. So macam tu je cerita aku. But cerita tu pengalaman yang aku rasa macam aku sendiri, aku cerita pasal cerita orang dia kena. Korang bayangkan tak tadi mic ada problem sikit. Nasib baik editor aku beritahu. Kalau tak, aku tak perasan. Dia sebab dia pakai headphone kan. Aku malas buat cerita ni. Korang nampak kan sebelum ni aku buat video react kan. And aku tak buat cerita seram. Nampak? Bila aku buat cerita seram, macam-macam kan. Okay, sampai sini je cerita kita pada kali ni. Kita jumpa next cerita. Mungkin aku akan ada guest. Tengoklah macam mana nanti, insyaAllah. Doakan aku. Kita jumpa di video seterusnya. Macam aku selalu cakap, jin itu wujud, hantu itu pemikiran. Tapi jangan leka sebab diorang semua ada dalam Al-Quran. Bye-bye. Assalamualaikum. Jane.